Terima kasih ya. Apa ni? Saudara Izzuddin. Dan saya masih lagi fokus kepada kita punya mauduk besar kita ialah pembelajaran bermakna. Okay, pembelajaran bermakna. Itu kita punya tema, mauduk besar kita. Dan saya akan membincangkan asas-asas yang perlu dikuasai oleh guru sebelum kita boleh melaksanakan pembelajaran bermakna. Salah satu fokus yang perlu kita berikan perhatian ialah kita perlu mengetahui bagaimanakah pembelajaran berlaku. Okay. Ini saya rujuk daripada buku seorang cognitive scientist ataupun pakar dalam bidang kognitif. Dia panggil cognitive scientist ya. Saintis dalam bidang kognitif, iaitu Profesor Dr. Daniel E. Willingham. Ya. Dalam buku beliau, Why Don't Students Like School? Beliau ni masih hidup lagi, ada di US, dan saya sering juga mengikuti sesi-sesi beliau, perbincangan, selain daripada membaca lah buku-buku. Dia ada buku baru dia yang berkaitan dengan bagaimana kita boleh mengembangkan potensi penggunaan otak kita untuk pembelajaran. Sangat baik kalau untuk peringkat pelajar-pelajar sekolah menengah dan sebagainya ingin mengembangkan potensi otak kita atau minda kita untuk tujuan pembelajaran. Ada teknik-teknik, ada kaedah-kaedah yang tertentu. Cuma dalam sesi saya ini, saya berkongsi perkara-perkara yang asas sahaja dulu. Ya. Jadi dalam buku ni beliau telah menggariskan prinsip-prinsip berasaskan kepada sains kognitif yang berkaitan dengan bagaimana pembelajaran berlaku. Bila kita faham bagaimana pembelajaran berlaku, jadi kita mudah untuk membantu anak-anak, murid kita di dalam bilik darjah untuk belajar. Ya, sebab kita tahu sikit sebanyak dia punya aspek pembelajaran itu dari segi kognitif. Ini memang kajian yang telah dibuat oleh mereka, oleh pakar-pakar yang kemudiannya telah didokumentasikan dalam bentuk buku. Jadi pada peringkat apa dulu? Peringkat awal kita mesti ingat bahawa pembelajaran hanya boleh berlaku kalau kita anak-anak dapat memberi tumpuan. Memberi tumpuan. Tumpuan itu penting. Perlu ada concentration. Sebab tu kita kena sediakan satu persekitaran di mana anak-anak dapat memberikan tumpuan. Tumpuan ni sama ada, sebab tu elemen-elemen seperti emosi, semua tu mempengaruhi proses pembelajaran. Kalau emosi terganggu, jadi tumpuan tak dapat diberikan dengan baik. Jadi sukar untuk pembelajaran berlaku. Okey, jadi itu asas dia. Kemudian pada minggu lepas, saya telah berkongsi tentang bagaimana minda manusia berfungsi. Secara asasnya, manusia ni dia tak suka berfikir. Sebab tu bila kita suruh anak-anak kita berfikir, dia tak berapa suka. Jadi otak kita ni dia bukan suka berfikir lah. Kalau sekiranya kita tidak menyediakan satu keadaan kognitif yang baik, ya, kalau kita tak menyediakan persekitaran yang kita kata kondisif, keadaan kognitif yang betul, maka proses berfikir itu agak terencat lah. Jadi apa yang berlaku dalam proses pemikiran ialah kita menggabungkan maklumat yang kita perolehi daripada persekitaran
sama daripada pelbagai sumber yang disediakan oleh guru dan ianya diproses dalam ingatan jangka pendek, the working memory, dan dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada yang terdapat dalam ingatan jangka panjang, long term memory. Penggabungan apa yang ada dalam ingatan jangka pendek ataupun working memory dan long term memory, itulah yang kita katakan sebagai pembelajaran. Kalau tidak berlaku penggabungan itu, maka apa yang mungkin diperolehi oleh anak-anak itu tidak akan kekal dalam ingatan. Dia akan dilupakan. Sebab tu ada banyak kes bila dia belajar sesuatu, kita ingat dia dah belajar, tapi besok bila kita tanya, dia tak dapat nak terangkan balik ataupun dia tak ada dalam dia punya ingatan. Okey? Itu yang saya dah bincang pada minggu lepas. Pada minggu ini saya nak fokus kepada apa yang masukkan dengan ingatan itu. Ingatan itu adalah merupakan hasil daripada pemikiran. Sebab tu dikatakan ingatan adalah sisa pemikiran. Memory is the residue of thinking. Okay? Kalau tak berlaku proses berfikir, maka tidak ada ingatan. Jadi thinking akan membina ataupun membentuk ingatan. Okey? Sebab tu bila kita merancang proses pembelajaran anak-anak, kita selalu ingat bahawa anak-anak mesti berfikir. Berfikir. Bila berfikir itu apa maksudnya? Dia dapat mengaitkan apa yang dia sedang belajar dengan apa yang mereka tahu, yang mereka dah tahu. Itu pengetahuan sedia ada. Jadi sebab tu kita kena semak juga pengetahuan sedia ada anak-anak. Nanti saya akan pada minggu-minggu yang akan datang, saya akan tunjukkan beberapa teknik ataupun pendekatan yang boleh membantu mengaitkan ingatan sedia, pengetahuan sedia anak-anak dengan apa yang mereka sedang pelajari. Ada beberapa teknik, ada beberapa panduan lah yang boleh nanti cikgu-cikgu gunakan. Cuma pada hari ini kita mesti ingat, ingatan adalah hasil daripada pemikiran. Dia tak ada tiba-tiba datang begitu. Dia ada proses yang dinamakan sebagai thinking. Thinking, memory is the residue of thinking dalam bahasa Inggeris. Memory is the residue of thinking. Jadi sebab itu kalau kita lihat berfikir tentang sesuatu yang dikatakan memberi makna itu, membantu ingatan. Dia mesti ada kaitan tentang something meaningful. Benda tu tak akan meaningful kalau dia tak tahu. Dia tak ada asas untuk dapat mengaitkan apa yang dia sedang belajar. Bila dia dapat kaitkan, dia jadi meaningful. Meaningful pada anak-anak berkenaan. Itu yang membantu ingatan. Sebab tu kita mesti semak. Sebab tu selalu diingatkan bahawa jangan lupa ambil kira pengetahuan sedia ada anak-anak. Itu kita tahu, kita selalu sebut. Tapi bagaimana? Itu yang menjadi isu dia. Bagaimana kita nak mengoperasikan perkara itu dalam proses kita membantu pembelajaran anak-anak. Sebab tu kalau mengikut Willingham, dalam buku dia kata cikgu yang faham benda ni, yang berkesan, biasanya dapat
berhubung secara peribadi dengan murid dan menyusun bahan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Contoh ya, contoh kalau kita ingat, kalau kita buat sesuatu tu dalam bentuk cerita, ya, cerita ni biasanya anak-anak mudah ingat, ya, tapi dia memang dia sesuai dengan cara manusia berfikir, dengan fikiran manusia cerita ini. Sebab tu dulu kita zaman-zaman dulu kita diapakan dengan cerita. Cerita itu cerita-cerita yang macam kita panggil cerita klasik lah. Ya. Banyak cerita-cerita sebab cerita tu mudah diingat oleh anak-anak. Mungkin kita kena olah bahan-bahan kita tu supaya dia ada elemen-elemen yang macam ada dalam cerita. Dalam sesuatu cerita dia ada 4 elemen. Elemen sebab akibat, elemen konflik, okey. Kemudian ada elemen komplikasi itu dan juga ada watak. Watak ni karakter lah ya. Jadi itu di antara asas yang penting yang kita cuba yang kita mesti ingatlah selalu ingat bahawa memory is the residue of thinking. Okay, is the residue of thinking. Kalau tidak berfikir, maka tidak ada ingatan. Kalau tak ada ingatan, maksudnya pembelajaran tidak berlaku. Jadi saya ingat setakat itu dulu saya punya perkongsian. InsyaAllah minggu depan saya akan kongsikan dia punya yang lebih lanjut lah berkaitan dengan bagaimana pembelajaran berlaku. Okay, terima kasih. Saya serahkan pada Puan Sheila lah untuk menyambung. Terima kasih, Doktor. Pada hari ini. Sila.